Kristian Katolik kata yang mereka saling baik dengan Nabi Muhammad. Padahal dia tu zalim sekali. Sebab tu Protestan tak mau terima. Sebab dia pegang Nabi kita tidak disalib. Dalam gereja Protestan tak ada langsung patung Nabi Allah kita. Dia sekran yang dia orang gambarkan. Tapi itulah nak cerita jahat Yahudi. Kalau kita kata jahat semua Yahudi, dia bunuh anak-anak. Orang kira anak-anak Nabi Rasul kalau dia boleh bunuh. Apalah anak-anak. Padahal mereka nampak mana wasalwa, makanan syurga turun kepada dia. Zaman tu pun boleh tinggal belakangkan juga Nabi Allah Musa. Minta kat Tuhan, Tuhan turunkan makanan syurga. Mana wasalwa pun mereka bakar juga di akhir. Jadi manusia yang kegecilannya sampai ke tahap yang kita tak boleh bayangkan. Yang kesembilan, dilarang memaki Harun tanpa hak, sama ada ketika dia hidup ataupun dia telah mati. Tak boleh kita bangkitkan. Waktu dia tengah mandikan jenazah pun tak boleh. Dah masuk dalam kubur pun tak boleh. Orang tu boleh nak cerita, dia boleh cerita secara umum dia. Dia tak boleh sebut nama orang tu. Walaupun kadang tu dia nak buat iktibar. Itu lebih terpelihara. Yang ke-10, jangan iri hati, khianat atau dengki, malah bersangka buruk terhadap rakan Islam yang lain. Lepas tu kita pun tengok orang Israel, orang Palestin kena macam tu pun kan, ataupun di mana-mana. Padahal negara dia pun teruk, Islam tempat dia pun teruk kan. Tentu tu hak tu macam mana, baling batu pendila tak benar, tuan-tuan. Lepas tu kita doakan dia, baling batu tak baling batu, itu yang ada kat dia. Bagi dia bukan fikir baling batu tak baling batu, dia nak apa? Nak sambung baru api Islam. Sekarang yang pegang baru api Islam di dunia ni dia aja. Dia menyebabkan orang Islam semua dunia ni bangkit semangat jihad. Palestin je. Baru api Islam tu kat dia sekarang. Dia tu semua kan dia jaga baru tu. Dia pun bukan hebat-hebatnya. Patut kita doakan dia. Baru api Islam jangan bagi padam. Apa? Waktu Rasulullah beritahu Konstantinopel, Istanbul sekarang tu, waktu tunjuk bawah Rom, kuasa paling besar, gereja yang terbesar Hagia Sophia tu ada sampai sekarang. Kerajaan Byzantium, gereja terbesar di dunia waktu itu. Rasulullah dah kata Konstantinopel akan jatuh di tangan tentera sebaik-baik tentera yang punya amir sebaik-baik amir, ataupun begitu sebaliknya. Kenapa Rasulullah tak beritahu terus akan jatuh pada tahun 600 lebih kemudian? Senang. Tak, Rasulullah beritahu cara umum. Siapa yang mulakan gerakan untuk jatuhkan Konstantinopel, nak ambil balik, nak buktikan kebenaran hadis Nabi? Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat besar, 86 tahun mati atas kuda dia, tak sempat masuk ke kota Konstantinopel. Tuan-tuan pergi ziarah kat museum Abu Ayyub Al-Ansari. Macam ni tuan-tuan, kat Mihrab ni, masjid tu tersandar tuan-tuan tengok, ya Allah, kita menangis tengok bendera yang dia bawa tu tercari dekat otomatis tak pernah tersandar tepi makam. Bendera yang dia bawa masih dikekalkan duduk kat sana. Ditulis kat pintu masuk makam dia, pembuka Konstantinopel secara rohani. Sebab dia yang mulakan gerakan. Nak ambil apa? Pahala jihad. Bukan soal menang ataupun kalah. Perjuangan ni kalau benar, Allah tak kira kamu menang atau kalah, aku tetap bagi pahala kepada kamu. Bukan kemenangan itu tanda benar, bukan kalah tanda salah. Kerana benar tetap benar dan salah tetap salah. Itu perjuangan. Allah akan tanya kita kalau Allah perintahkan kita buat, kita tak buat, Allah marah. Tapi kalau kita dah buat, kita tak percaya, Allah tak persoalkan. Itu yang mustahil dalam Islam. Dan dia kekalkan semangat juang ni. Bila berlaku, bersilih gaji sahabat lepas tabi'in, tabi'in, sambung pula lagi. Berlaku 600 tahun kemudian. Setiap orang yang mati selama 600 tahun tu, Allah bagi pahala syahid. Sebab Allah nak kekalkan, nak bagi pahala untuk umat Islam dapat syahid. Sebab tu Allah nak beritahu bila tarikh akan terjadi. Supaya apa? Barak Islam tumbuh di kalangan umat. Sebab kita dalam mewah, kita